Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ridwan dari Kumpulan 8. Video kami akan mengisarkan tentang alat muzik tradisional masyarakat Cina. Kami akan fokuskan kepada dua alat muzik iaitu pipa dan juga erhu. Kami turut akan fokuskan kepada sejarah, reka bentuk dan cara bermain alat muzik tersebut. Semoga anda terhibur. Selamat sejahtera semua. Nama saya Eileen. Sekarang saya akan memberitahu sejarah erhu dan pipa. Untuk sejarah pipa, pipa adalah alat muzik bertali tradisional yang dipetik di Asia Timur dengan sejarah lebih dari 2000 tahun. Alat muzik terawal yang disebut pipa menunjuk di sekitar dinasti Qing di China. Erhu bermula pada dinasti Tang dan mempunyai sejarah lebih dari 1000 tahun. Ia berasal dari etnik minoriti di bahagian antara gunung negara China. Hai, nama saya Adam Yusof dan saya akan bercakap tentang sejarah pipa dan erhu di Malaysia. Sekitar tahun 1960, Orkestra Cina atau lebih dikenali sebagai Hua Yuetuan telah melebarkan pengaruhnya di Malaysia daripada beberapa tempat seperti Hong Kong, Taiwan dan China. Sejarah ini terhasil oleh kerana Malaysia didiami oleh penduduk Cina yang paling banyak dari negara China pada zaman tersebut. Pada ketika itu, banyak jenis instrumen Cina telah diperkenalkan di tanah Melayu seperti yang disebutkan, pipa dan erhu. Orkestra Cina pula sukar untuk didengari pada ketika itu, namun Orkestra Cina adalah salah satu seni muzik Cina yang masih kekal diamalkan kerana ia telah diubah sesuai mengikut keadaan setempat. Bentuk kesenian yang disebarkan secara paling meluas, disambut dengan paling hangat dan mempunyai pengaruh yang paling besar itu adalah Orkestra Tradisional Cina. Halo, nama saya Cassandra Liu. Saya akan bincangkan tentang reka bentuk pipa. Pipa modern berbentuk seperti buah pil. Balanya yang diperbuat dari kayu, yang mempunyai 29 atau 31 fret, 6 di leher dan selebihnya di badan alat muzik. Ada 4 tali utama yang dipetik oleh pemain pipa. Tali pipa pada asalnya diperbuat dari sutera, tetapi tali yang digunakan oleh pipa moden menggunakan tali keluli yang dibalut oleh nylon. Pipa moden diperbuat daripada beberapa jenis bahan. Papan suara mereka diperbuat dari kayu butong, fret dan pasak, terbuat dari gading, tanduk kerbau atau kayu, dan fret bawahnya terbuat dari bulok. Selamat sejahtera, nama saya Nabil dan saya akan menerangkan tentang struktur erhu. Struktur erhu boleh terbahagi kepada dua, iaitu badan dan pemegang. Dalam badan terdapat 5 bahagian iaitu tiang piano, tube piano, centur, salutan dan tingkap bunyi. Bahagian atas batang piano adalah kepala piano, gaya yang lebih umum diselaraskan dan dibengkokkan ke arah tingkap suara. Bahagian hujungnya diregang dan dihiasi dengan kepingan gading atau kepingan tulang. Ia juga mempunyai corak yang disebut sebagai kepala awan dan seekor lembu tahanan yang biasanya dikenali sebagai kepala naga. Bentuk beberapa penutup kepala dapat mencerminkan tempat di mana erhu dihasilkan. Bahagian mulut depan tube piano erhu juga disebut sebagai kulit piano atau membran piano. Ini adalah bahagian penting dari alat suara erhu. Piano erhu sederhana dan mewah kebanyakannya menggunakan kulit python. Secara tradisional, kulit ular sawur emas dari selatan China dan Asia Tenggara digunakan, tetapi terdapat banyak bahan alternatif pada zaman moden. Seterusnya adalah bahagian busur piano. Panjang standard busur erhu ialah 816 mm. Berat keanjalan dan kekerasan busur akan memberi kesan yang berbeza terhadap prestasi pemain erhu. Seiring pemilih busur yang berbeza mengikut muzik, tali ialah tali Zhang Liangxian, sutera atau khusus pada masa awal. Selepas pengenalan tali logam pada zaman moden, tali tembaga kebanyakannya digunakan pada mulanya. Hai, nama saya Haris dan saya akan menerangkan cara bermain pipa. Penggunaan pipa adalah dengan menggunakan dua tangan.
Mula sekali, pipa akan didirikan di atas peha pemain. Tangan pertama akan diletakkan di kawasan perut ataupun belly pipa. Tangan kedua pula akan diletakkan di kawasan leher pipa. Kedua-dua tangan akan dipetitkan dengan jari ataupun kuku untuk mengeluarkan bunyi yang pelbagai dan unik. Hai, nama saya Chen Xuantong dan saya akan berkongsi cara dan teknik bermain erhu dalam video ini. Menurut New Grove Dictionary of Music and Musicians yang disunting oleh Stanley Sadie, pemain perlu memegang erhu secara menegak dan meletakkannya pada riba kaki kiri. Tangan kiri pemain harus menekan tali secara lembut dan tangan kanannya menggerakkan pengesek dengan tekanan ke arah dalam supaya dapat mengesek tali dalam yang mempunyai nada rendah, manakala tekanan ke arah luar untuk menggesek tali nada tinggi. Cara dan teknik bermain erhu dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu tunduk dan penjarian. Bagi bahagian tunduk, ia boleh dibezakan dengan kepanjangan busur, penggunaan bahagian busur, kelajuan gesekan busur, urutan penggunaan busur, dan juga mengikut nada. Manakala bagi bahagian penjarian erhu, ia mempunyai beberapa cara memainkannya. Yang pertama, cara vibrato, iaitu merehatkan mana-mana jari tangan kiri pada tali dan menekan tali. Selain itu, cara overtone, iaitu menggesek dengan ringan supaya bunyi yang dikeluarkan itu seperti bunyi palsu. Seterusnya, cara portamento, iaitu menggerakkan jari tangan kiri ke bahagian atas atau bawah tali semasa menekan tali. Di samping itu, cara pukulan, iaitu dua jari tangan kiri merehatkan pada tali dan jari terbawah menekan dan melepaskan tali. Akhirnya, cara pizzicato, iaitu memetik tali erhu. Hai, saya Sofia. Selepas melakukan kajian tentang alat muzik tradisional Cina, kami kini lebih berpengetahuan tentang budaya dan tradisi masyarakat Cina. Generasi muda patut mengambil tahu tentang tradisi dan budaya supaya tidak hilang ditenggelami zaman. Di sini, kami sertakan video pemain erhu dan pipa yang telah kami temubual iaitu Saudari Jing Yao dan juga Saudari Yu Ting dari Persatuan Orkestra Cina Sekolah Menengah Sun Jin. Video penuh temubual boleh ditonton melalui link di laman e-majalah kami. Anda juga boleh membaca informasi tentang alat muzik tradisional Cina yang lain di laman e-majalah tersebut. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.